Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi pengurusi Masjid Al-Huda Sungai Ara, Fadil Ustaz Muhammad Nizam bin Saleh, timbalan pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seluruh hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, abang, kakak, adik-adik, para santri, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan juga kepada para pimpinan masyarakat, para guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama yang hadir, tanpa mengurangkan kedudukan dan kebaikan tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan kita pada malam ini adalah berkatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa penat lelah dan jerit perih serta perjuangan daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua tidak akan dapat bersama pada malam ini dan tidak akan berkumpul sedemikian rupa. Tentu hadirin yang dirahmati Allah, yang perkara pertama sekali adalah yang perlu kita letakkan di dalam jiwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kecintaan dan pengagungan terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk yang diberikan oleh pihak masjid kepada saya pada malam ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idola kepada anak muda, dan merupakan satu titik tolak yang baik saya kira dengan pimpinan baru di masjid ini, dan moga-moga dengan permulaan perbincangan kita tentang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebabkan masjid ini akan makmur nanti insya-Allah taala, dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua tidak perlu bimbang, orang yang mengagungkan baginda Rasul sekali-kali tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu benda yang ma'ruf, itu benda yang jelas difahami oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menyebutkan dengan lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau katakanlah wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ini mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Ikuti Nabi dengan makna mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Maknanya apa? Mengikuti Nabi, ittiba' an-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan berhasil melainkan dengan kecintaan. Seorang tidak akan ikut seseorang yang lain melainkan dengan cinta, al-hub. Itu Allah Taala menyebutkan dengan fattabi'uni, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti aku iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai Allah. Maknanya mengikuti Nabi hakikatnya adalah mendapatkan kecintaan Allah. Nah itu. Jadi orang yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan keluar daripada itar ataupun ruang lingkup yang lebih daripada apa yang telah dilakukan oleh kaum Nasrani kepada Sayyidina Isa alaihi salam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ismah
daripada dituduh ataupun disebutkan kepada Nabi dengan sesuatu yang tidak sepatutnya kepada Nabi SAW. Dan kalaupun ada yang menyebutkan, dan kita melihat dalam sirah dan sejarah, tidak ada seorang pun yang mengangkat Nabi kita Muhammad lebih daripada kedudukan baginda Nabi. Maknanya tidak seorang mengatakan bahawa Nabi itu adalah anak Tuhan. Tidak ada seorang mengatakan Nabi itu Tuhan. Tak ada. Seperti mana kaum Bani Israel terfitnah mereka dengan Sayyidina Isa, terfitnah mereka dengan Sayyidina Uzair dan seumpamanya, sehingga mereka mengatakan bahawa Sayyidina Isa anak Tuhan. Satu lagi pandangan kata Sayyidina Isa Tuhan, Sayyidina Uzair anak Tuhan, dan seumpamanya. Para malaikat Allah dikatakan sebagai banatullah, anak-anak perempuan Tuhan. Sayyidina Muhammad tidak ada seorang pun sebut macam itu. Bermaksud tak perlu kamu bimbang dengan benda yang tidak dibimbangi oleh Nabi. Karena Nabi sebut dalam hadis, "Inni la akhwafu ala ummati syirk," kata Nabi. Aku tidak bimbang ke atas umatku ni dengan syirik. Nabi sendiri sebut aku tak bimbang dengan syirik. Yang kita duk sebut dekat umat, jangan syirik, jangan syirik. Macam yang umat ni memang kaki syirik. Ini adalah perkara yang buruk yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bersanad pengajian mereka, tidak bersambung dengan Sayyidina Rasul SAW. Yang bersambung dengan mereka adalah nafsu. Yang bersambung dengan mereka adalah keinginan-keinginan mereka yang ingin saitarah ataupun menguasai manusia ini, kononnya dengan pandangan-pandangan mereka yang hakikatnya memecah belahkan umat Nabi kita Muhammad SAW. Atau hadirin yang dirahmati Allah, memulakan pengajian kita dengan Nabi kita Muhammad SAW ini tafaul hasan. Moga-moga akan kekal hal tersebut insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini perlu dikenalkan dengan lebih baik dan perlu dilaksanakan dengan lebih kerak pertemuan ataupun perhimpunan dengan para guru yang menerangkan tentang kedudukan baginda Nabi SAW. Kalau tidak mengenal Nabi lah menyebabkan umat ini jadi terhuyung-hayang. Tidak ada panduan. Karena tidak kenal Nabi. Bukan karena tidak kenal Allah. Tidak. Umat tidak terhuyung-hayang bukan kerana tidak kenal Allah. Karena tidak kenal pintu kepada Allah dulu. Macam mana nak sampai kepada Allah kalau pintunya kamu tidak sampai? Dengan Nabi pun tak kenal. Macam mana nak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan orang yang mengenal Nabi kita Muhammad SAW bila menyebut Sayyidina Muhammad adalah Rasulullah, dia akan menyebut dia adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut utusan Allah, maka kalau orang tadi mengenal Nabi dan mengetahui bahawa Nabi utusan Allah, dah sudah pasti dia akan secara automatik dia akan mempercayai adanya yang mengutus. Takkan dia percaya yang diutus, tidak percaya yang mengutus. Boleh? Nah, itu menjadi automatik dia akan dapatkan sekali dengan keimanan tersebut. Jadi kerana itu Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dan para a'immah ketika mana mereka mengarang kitab, dijadikan Nabi kita Muhammad sebagai qalbul kitab, jantung kitab mereka. Ihya Ulumuddin, karangan yang agung yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad ibnu Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau mengarang Ihya Ulumuddin sebanyak 40 bab. Dan 40 bab tersebut, bab berkaitan dengan Nabi kita Muhammad diletakkan pada bab yang tengah 20. Maka kata ulama, ini antara sir, rahsia kenapa kitab Ihya ini menghidupkan hati-hati orang yang membaca kitab tersebut. Kerana hati bagi kitab itu adalah Sayyidina Muhammad SAW. Baginda Nabi menjadi qalbul kitab, jantung bagi kitabnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Maka orang yang menjadikan Sayyidina Muhammad sebagai jantung hatinya, yang menjadikan Sayyidina Muhammad sebagai suri tauladan dalam kehidupannya, pasti dia tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ini bukan hanya untuk anak muda, untuk semua peringkat. Kanak-kanak baik, dewasa baik, remaja baik, orang-orang tua baik, kesemuanya Nabi kita Muhammad menunjukkan suri tauladan yang teratur. Pimpinan masyarakat, alim, qadi, ibu, ayah,
anak, kesemuanya ditunjukkan akhlaknya oleh Rasulullah sebagai suri tauladan yang ada. Karena itu kata ulama, pengajian sirah ini perlu dilaksanakan. Pengajian sirah Nabi, sirah dengan makna sirah, jangan melencong jauh, pergi merata jauh sampai orang tak kenal Nabi, duk merapu lebih banyak daripada orang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kena beringat juga kepada para penceramah dan juga orang-orang yang dijemput oleh pihak masjid untuk mengajarkan tentang Nabi. Kalau umat tidak keluar daripada majlis tersebut mencintai Nabi, maka ketika tersebut kita gagal sebenarnya. Tak diletakkan kecintaan yang mendalam terhadap Nabi ketika orang baca kitab tentang Nabi, atau ketika seorang berbicara tentang Nabi, bermakna kamu gagal dalam memahamkan orang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang akan lebih mengingati perkara yang lain daripada apa yang dibincangkan tentang susuk pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau itu perlu diberikan muhasabah, perhatian kepada para guru khususnya ketika ingin menyampaikan pengajian kepada para murid dan kepada para pendengar, memberikan yang terbaik. Karena umat dahaga dengan ilmu, umat dahaga dengan kecintaan. Umat terhuyung-hayang, walaupun kita nampak seolah kita ini terpandu, sebenarnya kita masih terhuyung-hayang sebenarnya dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada tangan yang memegang, kalau tidak ada tali yang kita boleh berpegang dan berpaut padanya, maka kita akan tenggelam dalam lautan yang sangat luas ini. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, Sayyidina Muhammad adalah utusan yang agung yang Allah Ta'ala jadikan sebagai panduan yang paling utama. Karena itu Al-Imam Ibnu Hazm radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan di dalam kitabnya Al-Faslu fi Milali wan Nihal, apa kata beliau? Fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan. Sesungguhnya sirah baginda Nabi Muhammad itu kepada orang yang tadabbur. Ini bukan hanya qiraah, mesti tadabbur, dibaca dengan pandangan yang mendalam, dilihat dengan teliti setiap pembacaan tentang Sayyidina Rasul. Karena kehidupan Nabi ini bukan hanya sekadar langkahan kaki yang biasa, ini bukan sekadar helaan nafas yang biasa. Helaan nafas Nabi, langkahan kaki Nabi, letakkan tangan Nabi, pandangan mata Nabi, tidur Nabi, gerak Nabi, jaga Nabi, kesemuanya adalah panduan. Nanti Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi bagi Nabi SAW, kata Allah, itu petunjuk, suri tauladan yang agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Baik, bagaimana kita nak tahu kata Nabi adalah suri tauladan kalau kita tidak membaca sirah, kalau kita tidak mendengar sirah Nabi SAW dan tadabbur sirah baginda Rasul SAW. Maksudnya di sini Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi Az-Zahiri, dia Zahiri, mazhab Zahiri, alim kabir, tetapi dia dengan mazhab Zahirinya tadi tetap ulama mengiktiraf keilmuan beliau yang agung, mengarang kitab Muhalla, yang kitab tersebut kata Maulana Syekh Ali Jumaah, seorang yang menjadi mufti tidak layak menjadi mufti kalau tidak dikhatamkan kitab tersebut. Kena khatam kitab Muhalla tadi. Karena kitab itu kitab yang menggabungkan permasalahan yang pelbagai dalam ilmu fikih yang mendalam dan luas. Kata dia, fa inna sirata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha, kepada orang yang tadabbur sirah Nabi, taqtadi tasdiqahu daruratan, pasti secara daruri. Maksudnya tidak perlu fikir. Daruri dengan makna apa? Tidak perlu fikir lagi, dia akan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya pembacaan sirah adalah cara untuk menyelamatkan umat ini daripada kesesatan. Yang tu. Kalau tuan-tuan tanya balik kepada golongan etis, kenapa mereka tak percaya Tuhan? Lain daripada kelompok etis yang bukan daripada kaum yang berada dalam golongan muslimin. Dalam muslimin sekarang ni etis cukup banyak. Sama? Banyak. Dan kita kemungkinan akan jadi takut kalau dia. Kitab Wahmul Ilah ataupun The God Delusion, karangan apa benda, nama apa orang tu? Nama apa? Nama siapa dia tu? Richard Dawkins.
Richard Dawkins. Terima kasih. Richard Dawkins pengarang kitab. Nampak kitab tu macam kan kitab Torah tu. Kitab tu buku lah kan. Pengarang buku The God Delusion, ataupun dalam bahasa Arab namanya Wahmul Ilah. Maksudnya Tuhan ni macam wahmun sahaja, hanya sekadar waham, bukan benda yang tahqiq, bukan benda yang hakikah, benda yang waham sahaja, benda yang hanya gambaran. Buku tersebut paling banyak terjual di Saudi. Anak-anak muda Saudi, dan dikatakan ni perkara yang mengejutkan, dibuat kajian buku tadi paling banyak terjual di negara Saudi. Tak faham? Baik, bagaimana mereka boleh jadi macam itu sedang mereka berada berhampiran dengan Nabi kita Muhammad SAW? Tak heran kita, kerana yang mereka kenalkan bukan Nabi SAW. Yang mereka inginkan adalah menjauhkan umat daripada sunnah Nabi SAW. Hanya mulut mereka saja sebut sunnah. Hakikatnya menjauhkan umat daripada sunnah. Dan ini hakikah. Jadi tak perlu untuk kita nafikan. Yang menafikan ini adalah orang yang buta saja daripada hakikah sebenarnya. Orang wirid zikir dihalau orang buat daripada masjid, daripada wirid dan zikir. Dianggap ni bid'ah dalalah fitnah. Orang yang berkumpul untuk wirid dan juga orang yang mengikuti tariqah jalan agama Allah Ta'ala dianggap sebagai ahli bid'ah dan seumpamanya. Orang yang memilih dengan pandangan Asy'ariyah dianggap sebagai orang yang ta'til, meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka mentakyifkan Allah, membentukkan sifat bagi Allah SWT, membentukkan zat bagi Allah. Dan ini adalah bid'ah yang paling besar yang berlaku dalam umat. Yang lebih berat daripada itu lagi, dipecah belahkan umat Nabi SAW. Dan apa yang berlaku? Anak muda mereka sendiri menjauhkan diri daripada paham tersebut. Dan jauh daripada pahaman tadi dengan silibus pengajian yang mereka didik, yang mereka atur di sekolah-sekolah yang ada di negara sana. Apa yang berlaku? Menyebabkan mereka mengikuti Nabi? Lah, terus tinggal dengan Allah, terus tinggalkan Allah. Baca buku yang mengenalkan mereka dengan tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Faham macam mana pahaman tersebut? Sangat bahaya. Tuan yang dirahmati Allah, bahaya senang. Dan kalau ini bukan kita sebut tadi dengan apa ni, tidak ada fakta dan bukti. Tuan-tuan boleh buka dalam Google dan boleh tengok, tak payah baca lah buku tu kan, The God Delusion tu. Kecuali orang yang ada keahlian dan memang reti dalam perkara tersebut. Bahkan ulama kata tak perlu cerita benda-benda yang tak perlu sebut kitab-kitab bid'ah ni, nanti orang akan baca. Dia tak perlu bimbang pun dengan perkara tersebut kalau orang tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut tadi bukan kerana untuk menyebarkan bid'ah, tapi untuk menyebutkan kepada umat bahawa kitab yang begini tidak perlu dibaca. Baik, kalau dia baca dan kemudian dia pengaruh, salah siapa pada waktu tersebut? Salah orang yang menyebutkan ada jangan baca buku tersebut, ataupun salah kepada dia yang tidak merujuk terlebih dahulu kepada para ulama sebelum baca dan tahu keahlian diri untuk baca. Itu tuan-tuan kena hati-hati. Nah, ada anak-anak Melayu kita yang hanya berpura-pura solat sahaja di rumah ketika balik kampung. Hakikatnya mereka mengikuti fahaman-fahaman berkenaan dengan ketiadaan agama, ateism, tak percaya dengan Tuhan dan seumpamanya tadi, berleluasa dalam tanah air kita. Yang ada dalam masjid ni dibandingkan dengan dan masjid-masjid yang lain, masjid ni saja. Ini bukan sebagai bukti kata yang dalam masjid ni dirahmati, hak duduk luar tak dirahmati. Saya tak setuju sangat. Ada penceramah kadang-kadang kita bersyukur Allah pilih kita dalam masjid ni pada hari ni. Macam duduk masjid lain tak macam seolah-olah macam tidak mendapatkan kesyukuran tersebut. Hak duduk dalam masjid ni, hak duduk dalam masjid-masjid mana ketika hari ni di dalam Pulau Pinang, di negeri kita apa ni, Kedah, di Perak, di seluruh Malaysia kalau kata kita tengok baik, dan seluruh dunia atau seluruh Malaysia saja. Saya heran bila mana, terheran juga ketika mana mereka buat kempen solat berjemaah, kempen solat kepada masyarakat Malaysia. Rupa-rupanya memang berlambak tak solat. Kata tak solat, macam mana tak solat? Nabi tak kenal. No? Dan harta bangsa Arab sendiri ketika mana dibincang tentang Nabi, bila ditanya di tepi jalan, anak-anak muda ketika ditanya siapa nama ayah Nabi, sampai kena buat pertandingan siapa nama ayah Nabi. Allah. Yang tu kalau orang mengaji di peringkat rendah pun dia akan mengaji tentang perkara tersebut. Kita rasa biasa benda tu, sebenarnya ada yang luar biasa lebih benda tu lagi yang tak tahu benda tersebut. Tak payah tanya datuk Nabi,
Tak payah suruh sebut keturunan Nabi sampai Adnan. Ayah Nabi pun dah tersangkut dah. Tak tahu. Keluar habis nama macam-macam. Siapa ibu Nabi? Lagi tak kenal. Bertanya keturunan Nabi macam mana? Pergi tu. Suruh baca surah Al-Ikhlas, hantam surah Al-Falaq. Apa pun tak tahu. Arab, bukannya Melayu. Kalau Melayu, kita orang panggil apa? Tak apa nak heran sangat kalau jadi macam tu. Walaupun heran juga lah. Tapi kalau kata Arab jadi macam tu, maksudnya parah. Pendidikan parah. Bukan kerana mereka tidak dikenalkan apa ni. Sebab apa jadi macam tu? Adakah mereka kerana tidak dikenalkan dengan pengajian tauhid dan seumpamanya? Ya mungkin. Yang lebih besar daripada itu, mereka tidak kenal Nabi dengan sebenar-benar pengenalan. Karena itu kata Al-Imam Ibnu Jauzi, siapa yang Imam Ibnu Hazm, kata beliau, mengetahui sirah Nabi SAW, siapa yang tadabbur dengan sirah, maka dia akan membawa taqtadi tasdiqahu daruratan, pasti dia akan membenarkan Nabi secara daruri, tak perlu tafakkur, mesti dia akan membenarkan Nabi. An yaqula, nah kemudian dia kata apa? Wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan, dan dia akan bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah yang benar. Dan kemudian falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafar, kalaulah baginda Nabi tidak ada sirah, tidak ada mukjizat yang lain selain sirah Nabi sahaja, lakafar, sudah memadai sirah Nabi adalah sebagai mukjizat kepada Nabi. Maknanya apa dia? Kehidupan Nabi itu mukjizat. Kalau tak diturunkan, kalau tak diturunkan, kata Imam Ibnu Hazm, Al-Quran kepada Nabi sebagai mukjizat yang agung, Nabi itu sendiri dengan sirah perjalanan dia sendiri adalah mukjizat. Macam tu. Tamam. Dan kemudian Al-Imam Allamah Taqiyuddin Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, inna sirata Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan. Sama kalam dia dengan Imam Ibnu Hazm. Di dalam kitabnya Imta'ul Isma' bima lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahwali wal amwali wal hafadati wal mata'i li Taqiyuddin Ahmad ibn Ali Al-Maqrizi. Tak panjang kitabnya. Dia kata sirah Nabi Muhammad kepada orang yang tadabbur pasti membenarkan Nabi. Wa tashhadu annahu Rasulullah, pasti menyaksikan bahawa Nabi itu adalah Rasulullah. Kalaulah tidak ada mukjizat lain selain daripada sirah Nabi, la kafar, cukuplah sirah Nabi sebagai mukjizat. Kenapa? Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam nasha'a fi biladil jahli. Ini kerana Nabi membesar di mana? Nabi membesar dalam negara kejahilan. Makkah pada ketika tersebut terkenal dengan jahil. Kaum jahiliyah bukan kaum bodoh sebenarnya. Jahil di sini bukan mesti dengan makna orang yang dungu, bodoh, tak arti apa. Itu jadi macam orang panggil apa? Jadi blur lah. Dah, mereka ni kaum yang bijaksana, tapi jahil daripada perkara-perkara yang sepatutnya mereka ketahui. Sikap mereka tadi dengan kesombongan, sikap mereka dengan perpecahan, maka dinisbahkan mereka dengan jahil, kejahilan. La yaqra'u wa la yaktub. Negeri itu yang dia baginda Nabi duduk, kaumnya tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Wala kharaja an tilkal minta maaf. La yaqra' wa la yaktub tu kembali kepada Nabi. Nabi tidak pandai membaca, Nabi tidak pandai menulis. Wala kharaja an tilkal biladi illa marratain, dan Nabi tak pernah keluar daripada negeri Mekah melainkan 2 kali saja. Bila? Ihdahuma wa huwa sabiyyun ma'a ammihi ila awwal Syam. Pertama kali kalau Nabi bersama dengan bapa saudara Nabi Abi Talib pada permulaan Syam di Busra. Nabi sampai di situ dan kemudian kena patah balik selepas dinasihati oleh rahib Yahudi Nasrani, suruh balik Nabi ketika melihat tanda kenabian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kali kedua, wal ukhra aidan ila awwal Syam. Kali kedua juga ketika dihantar oleh Sayyidatuna Khadijah. Nabi bekerja dengan Sayyidatuna Khadijah bersama dengan Maisarah
pembantu Sayyidatina Khadijah, lelaki namanya Maisarah, dihantar bersama dengan Nabi untuk berniaga di awal Syam. Maksudnya bukan masuk terus ke Palestin, tak, di awal Syam, tak sampai Palestin lagi. Dua kali itu Nabi keluar daripada bumi Makkah. Walam yutil bihal maqam atau muqam. Nabi tidak lama duduk di dua. Saat sangat dia pergi, selesai kerja, balik. Selesai urusan perniagaan, balik. Wala faraqa qaumah, dan Nabi tidak berpisah banyak dengan kaum Nabi. Thumma awta'ahu Allah Ta'ala riqabal Arab. Kemudian Allah menganugerahkan kepada Nabi sehingga Nabi menguasai Arab. Awta'ahu Allahu riqabal Arab, dengan makna Nabi meletakkan tapak kaki Nabi di atas tengkuknya Arab. Maksudnya apa dia? Ini kinayah kepada menguasai Arab. Jadi saya terjemah tulis dengan menguasai Arab. Falam tataghayyar nafsuhu wala malat bihi. Dan sikit pun tidak berubah keadaan Nabi, dan Nabi tidak sedikit pun terpengaruh dengan apa yang berlaku dalam kaum Arab. Nah, itu kalau kita baca sirah Nabi, anak muda ketika baca sirah Nabi, dia akan tengok macam mana Nabi dijaga oleh Allah ketika muda. Kan pernah cerita dalam kisah disebutkan Nabi SAW mengembala kambing. Kenapa Nabi gembala kambing? Yang pertama karena sunnahnya para Nabi sebelum diutus oleh Allah, banyakkan mereka dan beri kata ke semua mereka akan membela kambing, akan mengembala kambing. Karena kambing punya keistimewaan yang tidak ada pada binatang lain. Karena dia degil, manja, macam-macam kainah. Orang yang bela kambing dia akan tahu, dan mereka pun banyak cerita macam-macam kalau bela kambing. Kalau kita duk makan kambing itu kita tak heran. Kita pergi makan senangnya, hanu hak bela. Nak jaga dia, nak rapat, nak rawat kambing tadi dan seumpamanya memang susah. Dan orang yang bersabar dengan jaga kambing ni sebagai satu latihan kepadanya untuk menjaga manusia. Yang kedua, Nabi gembala kambing kerana membantu Sayyidina Abi Talib, bapa saudara baginda Rasul, kerana beliau miskin. Anak-anak dia sendiri pun ramai, dan dia sendiri kewangan tak cukup. Kadang-kadang dia tidak memaksa Nabi, tetapi kebijaksanaan baginda Nabi sebagai seorang yang faham tentang keperluan, maka Nabi keluar bekerja pada waktu tersebut. Ini sebagai satu panduan kepada anak-anak muda ketika mana mereka melihat ibu dan ayah mereka pada ketika tersebut memerlukan dan sebagainya, maka kalau kata mereka meringankan beban tersebut dengan bekerja, kalau kata tidak mampu untuk belajar. Tapi kalau belajar itu lebih aula. Kalau ibu ayah yang bersabar dengan kemiskinan dan menyerahkan anak mereka untuk belajar dengan para alim ulama, itu insya-Allah akan menjadi modal yang paling besar kepada ibu ayah tersebut, dan tidak akan ada galang gantinya. Tapi kalau dah mak pun tak larat, tak mampu dah, anak kena cerdik seperti mana bijaksananya baginda Rasul membantu bapa saudara baginda Nabi Abu Talib keluar bekerja sebagai pengembala kambing. Dan kemudian waktu duduk mengembala kambing, ada teman Nabi SAW yang bagi tahu kepada Nabi, kata ada keramaian. Kamu pernah pergi tak orang nuri kahwin Arab pada zaman tu? Nuri kahwin waktu tu, ya ada gelek-gelek semua ada lah. Sampai lah bukan zaman dulu je. Kalau kata bukan tempat yang mutadayyin, yang pegang dengan agama kuat, dia akan ada lagi benda-benda yang macam tu. Jadi kata dia, kamu tak pernah pergi ya? Dia kata, Nabi kata saya tak pernah pergi. Pergilah, dia kata. Pergi dia. Dia ambil pengalaman, katanya. Nabi kata nak pergi, jangan duk kerja. Dia kata kami, tak apa, dia kata aku tolong jaga. Ni kawan yang memang padu tu. Anak-anak muda kena beringat dengan kawan-kawan yang jenis suka ocok kita dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Dengan cepat pengaruh. Baik, adakah Nabi cepat pengaruh? Baik, Nabi pergi juga. Karena waktu itu tidak ada gambaran dalam hati Nabi SAW tentang perkara tersebut. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga baginda Rasul. Sampai saja tempat tersebut, tak sampai lagi pun Nabi mengantuk, tertidur. Sampai pagi esok bangun, balik semula ke tempat belah kambing. Orang tu tanya macam mana semalam. Kata dia, kata Sayyidina Rasul, macam mana aku nak pergi? Tertidur semalam. Macam mana boleh tertidur? Tertidur macam mana, dia kata. Tak apa, malam ni ada lagi, dia kata. Ni bukan semalam saja, dia buat 2-3 malam. Pergi lagi. Malam kedua pergi malam kedua sama juga tertidur. Dan kata Nabi SAW, malam kedua tadi
terus dicampakkan oleh Allah dalam hatiku perasaan benci dengan majlis sedemikian. Baik, apa dah hikmah daripada perkara tersebut? Kata Maulana Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Allah menjaga baginda Nabi sejak pada permulaan. Zaman permulaan remaja Nabi lagi dijaga oleh Allah. Kenapa? Untuk dijaga lidah manusia ketika mana Nabi diutus oleh Allah. Bayang kalau Nabi SAW pergi ke tempat tersebut, kalau tidak di dalam penjagaan Allah, ketika Nabi diutus nanti, orang pertama yang akan hentam sampai dia, Tuhan suruh pergi tu. Dia akan kata, mana dia jadi Nabi? Hari tu bukan aku suruh pergi, dia pergi. Dia pun syok. Dia kata, dan dia jadi Nabi lah. Air kemah. Dia kata, itu biar aku jadi Nabi, dia tak aku tak pergi. Dia akan kata macam tu. Tapi bila mana mendengar kisah tersebut, tak ada seorang boleh komplain Nabi SAW. Sebab tu anak-anak muda kena banyak fikir tentang masa depan. Kita bukan akan jadi kita pada waktu sekarang sahaja. Kita akan jadi tua. Kita akan jadi orang yang dewasa. Kita akan ada anak. Kita akan ada cucu. Karena perkara tadi kadang-kadang boleh menyebabkan berlakunya warisan. Boleh berlaku juga. Dia tengok cucu dia jadi, awak jadi cucu ni. Pok pun macam tu dulu. Kan? Dan kita doa moga terputus dekat kita sajalah. Nah, perkara-perkara buruk yang kalau kita lakukan, moga terputus dekat kita saja. Tidak dilaksanakan dan tidak diteruskan oleh anak-anak kita. Karena solehnya bapa itu akan diwarisi kepada anak-anaknya, dan akan dijaga anak-anak tersebut dengan kesolehan bapaknya. Bagaimana dengan ketolehan bapaknya? Kalau bapak toleh pula macam mana? Tidak soleh. Toleh. Pok. Bukan sok. Jadi macam mana keadaan? Dibimbangi. Dan takut nanti anak akan jadi liar. Karena ada buktinya. Al-Imam Ibnu Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa Sufyan Ibnu Uyainah kata, aku ketika melihat anak aku tidak mendengar cakap, isteri aku tidak mendengar kata, binatang aku dalam keadaan yang liar, maka aku akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kejadian tersebut tidak berlaku melainkan dengan buruknya hatiku ni dengan Allah. Atau ada dosa yang aku lakukan menyebabkan mereka jadi liar. Mereka jadi tidak dengar cakap. Mereka jadi buruk pada akhlaknya. Dan ketika aku beristighfar dengan sungguh kepada Allah, taubat kepada Allah dengan taubatun nasuha, maka Allah menjadikan anak aku kembali taat, isteri kembali taat, binatang kembali jinak. Sampai tahap binatang sekali. Kita kalau kereta terosok tepi jalan, maki orang atas buah minyak. Kalau minyak tak ada, kalau tayar pecah ni apa ni? Kalau kata naik temperature, marah orang. Naik kereta apa, tapi tak cek langsung ni, marah orang. Dia tak tengok diri dia. Ada orang kalau jadi wali, turun-turun istighfar, astagfirullah, aku buat salah apa hari ni, insyaAllah jalan pertama jadi wali dah. Atau dah nak mula dah jadi wali dah tu, sikit-sikit. Turun-turun istighfar dulu, ni ada salah ni, ada banyak salah hari ni. Tu yang sampai jadi macam ni. Tersepak batu, astagfirullah. Bukan marah batu tu, salah kat kita dulu ni. Ada salah apa saya hari ni? Banyak sangat tersangkut ni. Jadi macam tu. Apa? Kata Imam Sufyan bin Uyainah macam tu katanya, karena kesalahan kita boleh jadi akan terpengaruh kepada anak tersebut untuk menjadi liar, menjadi buruk akhlak dan seumpamanya, hatta kepada isteri, hatta kepada binatang ternak sekalipun. Maksudnya kalau kita qiyah dengan zaman Allah, dengan kenderaan yang kita naik dan seumpamanya. Tamam. Jadi kalau macam tu, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok pada perjalanan hidup Nabi, kata Imam Muhammad bin Said Ramadan Al-Buti, kata beliau, baginda Nabi dijaga oleh Allah ketika muda lagi. Sebab tu anak muda kena jaga ketika muda, karena kita tak tahu kita akan jadi siapa pada masa akan datang. Takut-takut nanti kita tengok jadi orang yang menjadi panutan umat, keluar balik gambar duk menari dalam park. Macam tu ni pasal tu. Waktu tu duk ceramah kat kanan, tengok ni gambar lama dia tu, ni zaman lama. Orang taubat dah berjalan, dia tetap taubat, tapi kesan buruk tadi masih ada. Faham? Masih lagi akan kekal dan ada dalam jiwa umat tersebut terhadap ataupun orang yang tidak akan percaya dengan credibility orang yang bercakap tersebut. Moga Allah lindung dan jaga aib kita, amin ya rabbal alamin. Itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini azan dulu kan macam mana? Azan dulu kan ataupun terus? Terus aja. Dan kemudian
Kata Imam lagi, walam yutil bihal maqam wala faraqa qaumahu summa awta'ahu Allah. Baik, baca. Wa mata sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun fi awsa'in min sya'irin. Kata beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kata Imam Maqrizi lagi dalam kitabnya ni, dalam keadaan baju perang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digadai dengan beberapa sok, itu lebih kurang 60 sok gandum. Syair ni bukan gandum, syair adalah bali. 60 gantang bali yang digadaikan dengan baju perang Nabi SAW sebelum Nabi wafat setahun, dan Nabi tinggalkan barang tersebut untuk isteri-isteri Nabi pada ketika itu. Maksudnya sebelum Nabi wafat, Nabi kita Muhammad gadaikan baju perang Nabi kepada Yahudi, dan didapatkan dengan gadaian tersebut 60 gantang syair ataupun bali dihadiahkan ataupun diagihkan kepada isteri-isteri Nabi untuk mereka hidup setelah Nabi wafat. Tamam. Lam yatasabbabu sallallahu alaihi wasallam ila syai'in min adal yahud wa hum a'da'uhu wa la ya'ridu lidzam ahadin minhum wa la ila hali. Dan Nabi tak pernah balas balik pun, kecuali benda yang berat ataupun menyebabkan berlakunya peperangan. Tapi celaan-celaan yang dilakukan oleh Yahudi, fitnah yang mereka bawa, tetapi tidak pernah dibalas oleh Nabi SAW. Sedang Nabi tahu siapa yang melakukan perkara tersebut, masuk dengan sihir kepada Nabi dan seumpamanya. Nabi biarkan mereka, dimaafkan mereka begitu. Nah, dan kemudian disebut lagi, bal wadal ansariya min indi nafsihi mi'ata naqah. Nabi pernah membayar diat untuk seorang Ansar yang membunuh seorang lelaki, dan diat tersebut sebanyak 100 ekor unta. Nabi yang bayar diat tersebut. Kerana umat ini antara khususiat Nabi SAW. Khususiat Nabi, kalau kata ada umat yang berhutang dan seumpamanya, dan dia tidak mampu membayar hutang tersebut, maka hutangnya akan pindah kepada Nabi. Nabi yang akan wajib bayar. Yang itu dipanggil khususiat yang wajib bagi Nabi SAW. Ajaib. Agak-agak ada pemimpin dalam dunia yang boleh buat macam tu. Kalau ada siapa-siapa yang berhutang di kalangan kita, insyaAllah YB akan ganti semua benda-benda tu, insyaAllah. Pakat berhutang semua, panggil kita jenis tu pula lah. Semua pakat nak lawan berhutang pula, nak bagi susah orang lain pula lah. Tapi sahabat kalau berhutang pada tersebut, mereka ni sangat memerlukan pada waktu itu. Dan ni pula berlaku pembunuhan yang mungkin disebabkan kerana ada masalah dan isu, dan dia pernah bayar diat, maka mungkin dimaafkan oleh pihak keluarga, kena bayar diat 100 ekor unta. Nabi yang selesaikan. Apa kata Imam Maqrizi, wa huwa sallallahu alaihi wasallam yahtaju ila ba'irin wahidin yataqawwa bihi. Nabi sendiri perlu kepada seekor unta. Untuk Nabi nak bergerak pergi ke mana-mana, Nabi perlu sendiri dengan seekor unta. Tapi Nabi tidak timpan benda tersebut, dan Nabi berikan pula 100 ekor unta kepada umat. Bukan maksud saya tidak simpan tadi, Nabi tidak ada unta selepas wafatnya Nabi, ada. Baca sirah lah. Wa hadha amrun la tasmahu bihi nafsu malikin min mulukil ardi. Tengok, perkara ini kata Imam Maqrizi tak akan mampu dilakukan oleh mana-mana raja. Takkan mampu. Tak ada seorang raja boleh pergi sebut dekat rakyat dia, mana-mana umatku, mana-mana kaum dan rakyatku yang mana ada hutang, kalau dia mati tak sempat bayar hutang tersebut, maka sayalah yang akan menjadi pengganti dan penjamin kepada hutang tadi untuk saya selesaikan. Boleh jawab? Boleh siapa? Pemimpin mana boleh cakap macam tu? Nabi cakap macam tu. Jadi mana kena baca kitab ni? Kena baca dalam sirah. Kena buka khususiat Nabi. Wajib umat sekarang ni kenal khususiat Nabi. Tahu khususiat Nabi mana yang sunat, yang Nabi kena lakukan, yang boleh Nabi lakukan, dan mana khususiat yang wajib Nabi buat, seperti tahajud, seperti tadi yang kita sebutkan. Mana khususiat yang diberi kepada Nabi tapi Nabi tak buat, menunjukkan kata Nabi adalah Nabi. Sebab tu kata Imam Ibn Hazm tadi, siapa yang tadabbur dengan sirah, maka takkid dia akan membenarkan Nabi sebagai Rasul. Takkan sekali-kali dia mempertikaikan perkara tersebut. Antara khususiat Nabi, apa dia antara khususiat Nabi? Nabi boleh berkahwin dengan siapa yang Nabi nak. Nabi boleh kahwin dengan siapa yang Nabi nak, hatta bini orang. Kalau Nabi berkenan kat seorang bini ni, dan dia dah berkahwin dah, dah lama pun bini, kahwin dah, Nabi boleh bagi tahu kepada suami dia, ceraikan bini kamu, kerana saya akan kahwin dengan bini kamu nanti. Cukup iddah, boleh kahwin dengan isteri. Baik, nak tanya,
Itu boleh bagi Nabi, boleh bagi Nabi, harus bagi Nabi untuk lakukan demikian. Dan wajib bagi suami tadi mentaati perintah Nabi. Baik, nak tanya, ada berlaku tak benda tu dalam sirah? Ada berlaku? Ada berlaku tak ibu belakang? Berlaku tak? Tak berlaku benda tersebut. Maksudnya apa dia? Maksudnya walau dibenarkan kepada Nabi, tapi Nabi tidak melakukan perkara tersebut. Kalau dibenarkan kepada, diharuskan kepada Nabi, tapi Nabi tak buat benda itu. Kalau orang baca macam itu, dia akan kata apa? Akid hadzal Nabi, ini memang Nabi Allah, tidak mengikutkan berbuat satu tadi kerana nafsu dia. Kalau dibenarkan oleh Allah. Dan ini sya'nu sufi. Orang-orang sufi macam ni maksudnya, bukan hanya sekadar dengar saja ada rukhsah buat terus, dengar saja ada benda yang ringan untuk dia buat terus dia ambil yang ringan tadi saja. Dalam hadis kan disebut kata Nabi akan ambil yang paling ringan daripada kalau ada dua benda yang berat, Nabi ambil yang ringan. Kamu ingat baca hadis tadi macam kita baca kat kita, nah, yang kata Nabi pun pilih yang ringan, kenapa kita nak ambil yang berat? Bengong. Nabi buat yang mana pun semuanya adalah sesuatu yang terbaik untuk umat Nabi, bukan untuk Nabi SAW. Faham? Baca bagi elok-elok, reti dulu dengan kedudukan Nabi, baru baca hadis. Jangan baca hadis Nabi duk talak buat dia, talak kat dia memang semua dia nak ringan. Betul tak itu tuan? Ha? Betul, orang yang baca dengan hadis Nabi SAW, baca sirah Nabi SAW, pasti dia akan tahu kata Nabi adalah manusia yang luar biasa. Nabi bukan manusia biasa. Dan bila sebut bukan manusia biasa, dengan makna apa? Nabi manusia, tapi bukan manusia biasa, manusia luar biasa. Habis itu, kalau manusia luar biasa bukan manusia, tetap manusia. Lepas tu tak ada orang pergi buat ceramah saja-saja pergi buat Nabi adalah manusia. Mereka orang dalam otak ada khaban. Tahu khaban? Bodoh. Faham? Bahasa Arab nampak saya agak sikit, bahasa Melayu jadi kasar sikit. Bodoh tu kira okey daripada syirik, betul tak? Khabar kalau terbala ni, kalau kita nak buat majlis cerita pasal Nabi adalah manusia. Apa nak cerita pasal Nabi adalah manusia? Orang tak ada seorang pun kata Nabi sebagai malaikat. Tak ada seorang pun kata Nabi Tuhan. Lebih teruk kalau kamu kata Nabi jin, lebih berat lagi tu. Semua orang tahu Nabi manusia, tapi apa tujuan kamu nak buat cerita tadi? Tujuan kamu nak beritahu kata Nabi sama dengan kita. Hal tu saja. Jadi tak perlu nak agung lebih-lebih. Ada tujuan. Patut dia cerita sangat benda-benda macam tu. Betul? Jadi tuan-tuan kalau dengar orang nak cerita benda macam ni, kena letak dah awal-awal dalam kepala otak kata, orang macam ni tak layak cakap pasal Nabi SAW. Kerana dia sendiri tak kenal pun Nabi SAW. Macam mana orang yang tak kenal sesuatu nak cerita pasal sesuatu? Akhiru syai' la yu'ti. Orang tak ada apa nak cerita apa. Maka nanti dia akan takhlibul haqa'iq. Dia akan menukarkan hakikat sesuatu. Dia akan memindahkan hakikat sesuatu, menyebabkan orang akan jadi makin tahayyur, jadi cempera, dan kemudian orang akan jadi tidak faham lagi tentang Rasulullah SAW. Contoh jangan bimbang. Orang yang mendekatkan hati umat ini kepada Nabi, pasti umat tadi akan jadi kuat, pasti umat tadi akan jadi kukuh, pasti umat tadi akan dijaga daripada segala bala bencana dan juga dijaga daripada anasir yang tidak sepatutnya. Masuk faham yang pelik-pelik, masuk kefahaman yang buruk dalam umat adalah kerana tidak diikat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tamam? Sebab tu kata para ulama lagi di sini disebut kata apa? Al-Imam Al-Jalil Zainul Abidin Ali ibn al-Husain ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu wa an abihi wa jaddihi annahu qala, siapa Sayyidina Al-Imam Zainul Abidin Ali bin Husain? Al-Imam As-Sajjad namanya, digelar As-Sajjad kerana banyaknya sujud kepada Allah. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di Madinah Al-Munawwarah. Seorang yang faqih, sufi, alim, nasik, sajjad, digelar Sajjad. Al-Imam As-Sajjad radhiyallahu anhu kata apa? Kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allimu surata minal Quran. Kami mengaji sirah Nabi dan juga berkenaan dengan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kami belajar tentang surah dalam Al-Quran. Faham? Maksudnya mengaji tentang sirah macam mengaji surah dalam Al-Quran. Dihafalkan macam kami hafal Al-Quran. Diingatkan kami dengan perkara tersebut. Macam tu sekali. Al-Imamul Kabir Muhammad ibnu Muslim ibni Shihab Az-Zuhri
alimul Hijaz wasyam, dia kata apa? Fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya. Dalam ilmu maghazi, ilmu peperangan Nabi dan sirah Nabi, padanya ilmu dunia dan akhirat. Dan kemudian disebutkan lagi oleh Imam Ismail bin Muhammad ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, ini cucu kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, kana abi yu'allimuna maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'udduha alaina. Ayah kami, kata Ismail bin Muhammad, Ismail bin Muhammad ayah Ismail, Sa'ad Muhammad anak Sayyidina Sa'ad. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas adalah datuk beliau, datuk kepada Ismail. Katanya ayah kami itu Sayyidina Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ayah kami mengajarkan kami dengan sirah, wa ya'udduha alaina, dan diulang kepada kami, dan disuruh kami ulang, wa sarayahu, dan menceritakan tentang sariyah. Sariyah beza dengan ghazwah. Ghazwah maksudnya perang yang Nabi ikut, saraya adalah perang yang Nabi tidak ikut. Perang Nabi ikut lebih kurang 27 perang, dan juga yang Nabi tidak ikuti lebih kurang dalam 60 lebih perang. Semua itu ditulis oleh para ulama, nama-nama perang-perang tersebut. Karena itu kata ulama, Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-'asr, Allah sumpah dengan masa. Al-'asr ini masa apa? Sebagian ulama kata al-'asr tadi adalah asrun nubuwah, asrun nabi, zamannya Nabi SAW. Karena itu zaman yang paling terbaik. Nabi diutus oleh Allah kepada kaum Arab dan kaum muslimin seluruh umat dan seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berapa tahun? Berapa tahun diutus? Berapa? Ayah tanya orang ini. Tanya dekat santri. Berapa tahun? Asim 23 tahun. Lebih kurang 23 tahun. 23 tahun alam ini bercahaya. Terus daripada mulanya gelap, datang cahaya hanya dengan 23 tahun hidup Nabi SAW. Nabi diutus umur 40, Nabi wafat umur 63 dalam pandangan kebanyakan para ulama. Khilaf, ada kata 61, ada kata 62, ada kata 63. Mengikut kepada kiraan, mengikut kepada kiraan kalender yang telah disusun oleh para ulama. Tamam. Jadi 23 tahun. Kalau tadi maksudnya 23 tahun, kalau kita umur 20, kalau umur 15 balik, umur 23 tahun jadi umur berapa ni? 38. Dalam tempoh 23 tahun kita buat apa? Wah, umat ni jadi bercahaya dengan keadaan kita. Kejiran pun cempera kalau kita ada. Semua duk berharap kita tak ada. Macam mana? 23 tahun Nabi, apa yang berlaku? 23 tahun tersebut Nabi mengikuti 27 peperangan. 23 tahun tadi Nabi menghantar delegasi peperangan sebanyak 60 lebih delegasi, ataupun dipanggil batalion. Ada batalion yang kita maksudkan ni bukan mesti ribuan. Ada satu batalion, seorang saja batalion. Nama batalion tapi dia seorang saja pergi. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah Nabi, ada sahabat Nabi yang dihantar oleh Nabi SAW pergi bertemu dengan ketua tentera perang. Waktu ketika nak pergi tu, mereka ni ada ribuan dia punya tentera. Nabi kata, siapa yang nak bawa mai kepala kawan tu? Kerana dia telah menyakitkan Allah dan Rasul SAW. Sahabatnya angkat tangan, saya ya Rasulullah, saya akan pergi. Seorang dia pergi. Dia pergi tengok tentera ramai. Pergi seorang-seorang. Pedang pula nak boleh bawa. Kalau bawa pedang pergi awal-awal, jeng lah. Jadi pergi buat macam mana? Pergi kosong tangan. Sampai dekat tempat perang, dia pun pakai mai kepung dia. Dia kata, saya adalah pengikut Muhammad. Tapi dia minta izin lah, ya Rasulullah, saya mohon izin terlebih dahulu, karena kemungkinan saya akan mencaci maki Rasulullah pada ketika tersebut. Dia kata, saya izinkan, kata Nabi, karena al-harbu qud'ah, karena perang itu adalah satu tipu daya. Jangan duk guna hadis tadi untuk pilihan raya, tuan-tuan. Tak kena langsung. Pergi guna hadis itu kat pilihan raya bila nak maki orang. Tak ini, tak ini. Yang tu semua tu menggunakan hadis Nabi SAW pada tempat yang tak sepatutnya. Tapi gunalah al-harbu qud'ah, perang-perang je lah.
So gunalah benda ni, guna banyak sangat ada takwil sampai jadi pening masyarakat umat ni. Jadi dah tu, faham tak? Pilihan raya dah habis dah. Jadi baik. Balik mula kepada yang patutnya dilakukan. Bila dia sampai kepada tempat tersebut, apa yang berlaku? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi sahabat ini kata, saya ni sahabat Nabi Muhammad, saya ni sahabat kepada Muhammad. Saya datang karena saya ingin bergabung dengan tuan-tuan semua, karena saya sendiri melihat bagaimana kebobrokan dan juga kerosakan yang dibawa oleh Muhammad. Ini saya nak jumpa dengan general, boleh ke tak boleh? General ni payah jumpa. Dengar kata ni sahabat Nabi Muhammad pula main nak tinggal ajaran Nabi Muhammad, nak bersama bergabung dengan mereka, lagi seronoklah dia. Maka dia pun pergi masuk, berjalanlah dia dengan kelompok tersebut, dan kemudian sampai jumpa dengan general paling tinggi sekali, dan kemudian akhirnya dia boleh untuk tawan hati general tersebut dan boleh berjalan dengan general tadi, bersembang sambil kutuk Nabi SAW. Kutuk, tapi hati pedih semua ni waktu kutuk tu. Bila dah kutuk jalan sampai general pun dah rasa selamat, dia kata, tak apa, tinggalkan kami dua orang saja cukup, kerana ini orang kita, jangan bimbang. Masuk dalam kemah. Dia kata, tunggu apa lagi? Dua orang. Dan dua orang pun, nama pun general. Tuan-tuan, general dulu bukan boroi. General dulu, kalau dia tak jadi general, tuan-tuan, kalau kata dia pun tak padu, masa boleh jadi dia jadi general? Kata dia pun jenis silat paling bawah kali peringkat, tiba-tiba dia nak duduk ke atas tadi. Takkanlah panglima dia nak bagi duduk, dia kata. Mestilah dia sakan lagi. Dan sahabat ni juga orang yang sangat kuat dan hebat. Ditariknya pedang general tersebut dan dipancung seketika tu juga putih kepala. Tuan-tuan kalau dengar cerita tu, dia kata senang dia pancung, tak pakar ke dia ni? Awak elok kan? Dah lama pun yang pancung pun pakar, dia kata dia tak habis seorang. Dan dia ambil kepala tersebut, dibalut dalam kain, dan bawa keluar daripada tempat tersebut. Katanya dia berjalan pada waktu malam dan bersembunyi pada waktu siang, dan tentera yang ribuan tadi cari dia sepanjang hari tersebut, sampailah dia di depan Nabi SAW, dan dilemparkan kepala tadi, diletakkan di depan Nabi, dan Nabi mendoakan kebaikan kepada beliau karena apa yang telah beliau lakukan. Tuan-tuan, dia pergi berapa orang? Seorang. Itu salah satu syariah yang Nabi utus, seorang saja pergi. Kalau kita baca dalam sirah, kita akan melihat kekaguman yang luar biasa terhadap perjalanan kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kena baca. Dan tengok macam mana ulama dulu kata apa? Kami diajarkan dengan sirah, dengan maghazi, dan diulang-ulang perkara tersebut sehingga ayah kami mengatakan, ya baniya hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Ini adalah tinggalan, ini adalah ingatan, nostalgia kepada bapak-bapak kamu, ini kebanggaan kami, maka jangan kamu sia-siakan dia. Dan ini diulang kembali kepada kita semua. Berapa banyak sistem pendidikan kita yang mengabaikan sirah Nabi SAW. Sirah Nabi jangan diajar waktu kecil saja. Sepatutnya setiap tahun di sekolah perlu diajar sirah. Bukan hanya mengajar waktu kafar. Karena berapa banyak bapa tak hantar anak ke kafar. Kafar dia kata tak wajib, tak pergi. Tapi anak dia kalau tak boleh kira, tak boleh cakap bahasa orang putih, yang ni dia kalut. Dia kata anak dia paling bodoh dan ketinggalan. Kalau anak dia tak boleh baca Quran, tak kenal Rasul SAW, dia kata anak dia alhamdulillah, insya-Allah nanti kalau mati, insya-Allah kalau tanam di kubur, orang baca talqin, tak apa, jangan bimbang. Dia ingat boleh jawab, dia kata 5 aja soalan dengan bimbang. SPM turun lagi. Buat elok. Dia ingat senang nak jawab soalan tu. Soalan tu bukan jawab dengan lidah. Soalan tu bukan jawab dengan cerdik. Berapa banyak doktor yang ada PhD pun kalau masuk dalam kubur, kalau tak selesai yang tu, tak akan boleh jawab soalan tu. Walau kamu paling cerdik dalam muka bumi Allah Ta'ala. Albert Einstein, walaupun dia orang yang paling genius, kalau dia tidak beriman, saya tak kata dia tak beriman, saya kata, kalau dia tak beriman, kita bukan tahu orang tadi penghujung dia macam mana. Kalau dia tak beriman, masuk dalam kubur, dia akan dapat apa waktu tu? Dia tak akan boleh jawab, walaupun teori yang dia bawa keluar. Menentang apa teori apa, Alif Najmi? Teori apa? Apa dia? Yang tu lah, saya tak dengar. Teori Alif Najmi sebut tu. Teori Einstein tu kalau keluar, tetap malaikat tak akan kagum pun dengan teori itu. Faham?
Kamu boleh jawab dengan 5 soalan yang ditanya tu. Dan ada orang yang tak ditanya pun dengan 5 soalan. Ada yang malaikat main tengok dia saja. Main tengok saja, tengok. Tak ada soalan? Dia pula tanya. Tak ada soalan? Tak, main nak tengok saja, malaikat kata. Nak tengok, inilah orang yang kami tunggu kerana dia sangat cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kerana itu saja, ya Rabb. Dan ada orang yang ditanya dalam kubur, kata ulama, dikeluarkan surah gambaran, lalu ditanya, man hadha? Siapa ini? Maka orang tu akan jawab, hadha sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Maksudnya ni orang ni kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis soalan, tak tanyalah. Malaikat teruskan, assalamualaikum, terus pergi. Tamam. Kenapa? Karena kenal Nabi. Jadi kenal Nabi bukannya benda kecil, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada orang dengan sebab kenal Nabi saja, malaikat main tak tanya soalan, tanya dia kerana dia kenal Nabi. Main tengok saja. Malaikat main tu kerana apa? Kerana tugas dia kena main. Jadi bila dia main, selesai kerja dia, tak perlu tanya soalan. Sayyidina Umar antara orang yang tidak ditanya soalan, malah dia pula yang bagi nasihat, kata para ulama, kepada Munkar dan Nakir. Dia yang bagi nasihat. Bila Munkar Nakir datang kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan kisah ini, disebut dalam kitab Nurul Zalam, syarah kepada Aqidatul Awam. Sayyidina Ali mengatakan, aku mendengar apa yang telah dibicarakan oleh Sayyidina Umar dengan Sayyidina Munkar dan Nakir. Dengar terus. Heran? Pelik? Ada orang buat pelik. Mana? Dengar. Lah, bukan hang, Sayyidina Ali. Kalau hang kami pelik lah. Gerah lembu pun dengar, tuan-tuan. Sayyidina Ali tak boleh dengar. Apa ke benda kepala otak ni? Jangan jadi wahabi. Sebut terus. Daripada tadi tak sebut. Jangan nak jadi macam tu. Kepala otak ni betul sikit. Jumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar apa kata? Malaikat Munkar Nakir datang bagi salam. Sayyidina Umar terus buka mulut. Kata, wahai Munkar dan Nakir, saya nak pesan kepada kamu dulu. Apa dia? Wahai Amirul Mukminin, terus bagi pesan. Kalau nanti datang kepada golongan mukminin, jangan datang lagi dengan rupa macam ni. Aku ni sahabat Nabi, aku pun takut tengok muka hangpa dulu. Nanti kalau datang jumpa orang-orang beriman, datang dengan wajah yang ceria. Dengan orang yang bukan beriman, datang dengan rupa yang sedemikian. Menakutkan, itu tak apa. Tapi dengan orang yang beriman kepada Allah, datang dengan wajah yang ceria. Kan itu sepatutnya macam itu. Apa kata malaikat Munkar Nakir? Sam'an wa ta'atan ya sayyidi. Dengar dan taat wahai tuanku. Assalamualaikum. Ini kata Sayyidina Al-Imam Nawawi Jawi radhiyallahu anhu dalam kitab beliau, ada orang yang malaikat tak tanya soalan, dia yang tanya soalan dan dia yang bagi nasihat pula kat malaikat. Antaranya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa ini? Ini sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung. Baik, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan dengan Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Umar sedemikian rupa, bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Lebih-lebih lagi lah kedudukan dan kemuliaan yang agung. Dan kita tidak akan mengenal perkara tersebut melainkan kalau kena diceritakan dengan adab yang tinggi ketika bercerita tentang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Saya tidak mau bercakap panjang, saya pun faham. Tuan-tuan pun ada urusan dan kerja dan seumpamanya. Karena kalau bercakap panjang dan kemudian lari daripada hadaf dan tujuan asal untuk kita fahamkan umat, dan kurang-kurangnya malam ni ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak boleh faham kata perlunya sirah Nabi dipelajari. Karena Rasulullah nak dijadikan idola tidak mungkin kalau tidak kenal. Tak mungkin kenal Nabi kalau kata tidak dipelajari sirah. Mesti belajar sirah. Alangkah indahnya kalau kata silibus pendidikan di tanah air kita ini bermula daripada umur dini kecil sampailah ke menengah dan universiti, wajib mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mempelajari khususiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib mempelajari syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib mempelajari fadail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana mereka mampu untuk menyusun sistem pendidikan Malaysia tersebut dengan pengajian matematik daripada sekolah kecil sampailah ke universiti dengan silibusnya. Apakah salahnya kalau kata disusun pula silibus sirah? Bukan dalam pendidikan yang bersifat boleh dipilih waktu petang dan seumpamanya. Tak, pengajian yang teras, dikenalkan terasnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah
umat ini akan terpimpin nanti. Umat terpimpin secara tidak langsung. Tak perlu pun lebih-lebih baca tentang Nabi saja. Kalau tengok dalam kisah kalam-kalam para sahabat dan para ulama yang kita bacakan tadi, kesemuanya mengatakan ibu ayah kami hanya mengulang cerita sahaja kepada kami tentang Nabi, mengenalkan dan menyebutkan kami tentang Nabi, menyebutkan kami tentang akhlaknya Nabi. Macam tu selalu. Ni ada satu kitab yang saya pegang di tangan ini, kitabnya Ma'dubatun Nabawiyah fi Adabil Hayatil Yaumiyah. Ini dicerita macam mana Nabi pakai baju, macam mana Nabi Nabi makan, macam mana Nabi melawat, macam mana Nabi pergi ke kenduri kahwin. Semua dia cerita dalam ni. Macam mana nak makan pun cerita. Bayangkan ibu ayah semua kalau kita duduk tengah makan, anak dan keluarga kita waktu tu menyebutkan macam mana Nabi makan. Ayah kalau tanya macam tu balik, kami dah mengaji dah pasal Nabi, kita tak masuk lagi bab makan. Nabi makan macam mana? Kalaupun dia tengok kok ayah dia makan macam ni, makan dengan 3, makan nasi pun dengan 5 jari perak itu. Tu anak dia tanya, kami mengaji dengan Syama'il, Nabi makan 3 jari, ayah makan 5 jari, macam mana ayah? Apa itu ayah? Ayah kena jawab macam ni lah, yang kamu mengaji itu baru matan, ada syarah. Syarah tak mengaji lagi. Syarah dia ada ala Syekh Bajuri, ada bahan baru padu, baru pok yang padu. Inilah. Budak-budak macam tu, dia akan cepat komplain dulu. Macam Wahabi, dia tu dia suka komplain sebab dia tahu tamatan dia, tang syarah dia gem. Tu dia suka komplain dulu. Dia main tengok kalau kita lah makan nasi kat rumah, dia tengok tak baca bismillah, terus rubuh dalam mulut. Anak kita kata, ayah baca bismillah dulu. Anak kita tak tahu ada bismillah sir. Bismillah. Tak dengar suara. Yang dia duduk di sekolah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baca ramai. Itu kan ngaji di sekolah. Dia nak ayah dia buat macam tu juga. Macam Wahabi, sedikit panggil ni tu. Wahabi dia tahu waktu dulu. Dia balik dia komplain orang tu. Lepas tu dia balik besar. Dia tahu. Rupanya ada bismillah senyap no. Faham tak? Orang ni makin tinggi, makin kurang dia punya ingkar. Faham tak? Makin banyak kantung dia penuh, makin kurang dia duk tengok kekurangan pada orang lain. Kantung dia dah penuh, jadi dia nak masukkan hak lain pun dah tak cukup, dia nak cari pula kelemahan orang. Buat apa? Tak. Tapi orang sikapnya kalau kata ni bid'ah, yang ni bid'ah dan semuanya kita kata ma'zur. Kenapa? Karena idza qatabahumul jahilun qalu salama. Faham? Orang jahil cakap dengan kita kata qalu salama. Salama maksudnya sejahteralah ke atas kamu. Gilah, suruh sembang banyak. Maksudnya bila Allah Ta'ala sendiri bagi kita dalam Quran, kalau orang macam ni bercakap, apa yang kita jawab? Salama. Maksudnya apa dia? Tak payah berdebat. Salama. Jadi ya, maksudnya. Sekali itu aja. Bukannya idza qatabahumul jahilun qaidhu fil maktab kallim ma'ahu tawilan, cakap panjang dengan dia, lepas tu debat dengan dia, keluar ayat Quran. Tak, Allah Ta'ala kata sikit je. Qalu salama. Itu je. Bid'ah syukran, assalamualaikum. Itu ya bu, boleh faham? Tak perlu banyak-banyak. Panjang-panjang mu buang masa kita. Kenapa? Karena dia dah ada dalam kepala otak dia doktrin yang dia memang dah tak akan terima oleh yang kita sebut pun pada waktu tersebut. Tapi kita hanya tugas kita menyebutkan, karena umat ini adalah seperti cawan ni. Dan cawan ni kalau dia kotor, masuklah ayat sebersih macam mana pun tetap akan dipandang kotor pada waktu tersebut. Maka apa yang perlu dibuat? Perlu dicuci dulu. Sama ada cuci tadi dengan dimasukkan sabun, dia akan cuci terus, ataupun dimasukkan air yang banyak diulang dan akhirnya akan keluar kotoran tadi dengan sendiri. Yang penting dibanyakkan kepadanya dengan masukkan dengan mutlak tadi. Air mutlak tu yang dimasukkan dengan banyak, insya-Allah akan jadi elok. Tapi kalau cawannya dah elok, dimasukkan dengan air mutanajis, tetap akan jadi mutanajis juga semua. Faham tak? Faham gambaran tu? Moga-moga Allah Ta'ala jaga masjid ini dan diberikan kebaikan kepada seluruh ahli jawatan kuasanya untuk meneruskan program di masjid ini dengan baik, insya-Allah. Dan saya pesan satu saja nasihat saya. Kadang ada pihak JK Masjid, bila mana teringin nak jemput orang panggil, nak main ramai dan seumpamanya, kadang-kadang kita orang panggil apa, agak terkesan juga dengan orang panggil macam mana nak cakap bahasa yang lebih lembut sikit, terkesan juga dengan trend semasa.
suka panggil artis, suka panggil orang nak jemput, nak bagi orang ramai. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, zaman orang nak mengaji sebenarnya, orang nak belajar. Jemput para alim ulama sudah memadai. Dan jemput artis tadi untuk mendengar pengajian tersebut, itu lebih baik. Dan saya tidak menafikan untuk mereka juga bercakap untuk dakwah dan seumpamanya. Kalau dakwah ni milik semua, tidak ada masalah. Tapi ketika diberikan tempat yang tidak sepatutnya untuk dibicarakan berkenaan dengan masalah hukum hakam, ataupun nanti dia akan melajak naik sampai ke mula-mula dibagi dulu untuk cerita dakwah, dan akhirnya nanti orang akan tanya soalan, dan kemudian dia pula pandai jawab soalan, dia tak erti nak jawab, tak erti nak jawab, saya tak tahu. Makanya terus daripada 2 hari saja berubah tu jadi ustaz, 3 hari berubah jadi syekh, 4 hari jadi tak tahu jadi apa lah, Syekhul Azhar tu. Macam tu. Hanya kerana sebab tu saja. Ya, kita baik sangka, kita bersikap dengan mereka dengan sikap yang baik, itu bagus. Tetapi bukan sikap yang bagus ketika mana kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang penting ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan hadirin semua juga memberikan sokongan yang terbaik kepada pihak masjid dan AJK-nya untuk melaksanakan program-program yang baik, dan terus dengan solat jemaah di masjid dan mengimarahkan masjid ni. Saya dulu datang dah sekali masjid ni, sekali itu lepas tu tak panggil lah. Sekali itu saya main, masa tu masjid lama. Masjid lama lagi masa tu. Saya ingat lagi saya bahas tentang Ashabul Kahfi. Cerita pasal Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi. Cerita bab tu. Ada forum kalau tak silap saya. Forum kan? Ada forum kalau tak silap saya. Lama lah. Saya tak ingat kat mana kawasan. Kalau ni masjid lama dulu. Masjid lama belakang kat sini. Sini ya? Sini. Mungkin kat tepi ni dulu. Saya pernah duduk dah dulu. Sekali tu lah. Kurang dalam 6-7 tahun yang lepas. Alhamdulillah hari ini dapat bersama dengan tuan-tuan semula pada hari ini, dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada semua yang hadir, dan juga khusus kepada pihak masjid dan AJK-nya, pengurusi dan seluruh yang bersama dengan beliau, diberikan oleh Allah dengan kekuatan dan kebaikan. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap dalam bicara saya. Kalau saya tersebut perkataan-perkataan tadi yang mengguris hati sesiapa dalam majlis ini, saya mohon ampun, mohon maaf. Kayaknya sebenarnya zikrul jafa halis safa jafa, menyebutkan yang keras ketika mana sedang lembut, itu adalah kekerasan. Tapi terkeluar buat macam mana. Kalau kira balik tadi saya rasa 2 kali ikut saya sebut perkataan tu. W tu 2 kali ikut saya sebut. Bila boleh kira tu sikit lah. Kalau sebut banyak kali tu jadi wirid pula lagi. Tak 2 kali saja kita sebut yang tu. Tapi moga-moga 2 kali tu taklah terlalu makan dalam sangat. Saya rasa tu dah paling makan dalam sekali, kan? Makan dalam dan padu dan jangan ingat 2 tu saja. Hak paling banyak saya sebut tadi adalah tentang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga masuk dalam hati kita semua kasih kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah, pengagungan kita terhadap Rasulullah. Karena mengagungkan Rasulullah hakikatnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mengagungkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.